Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada petang ini untuk kelas matematik tambahan tingkatan 4. Kita akan sambung soalan semalam. Ini kita akan buat soalan nombor 13. Okay, soalan modul yang semalam. Ini sebenarnya adalah soalan tahun 2006. SPM tahun 2006. SPM sebenar tahun 2006. Baik. Semua ada lah ketan ni? Ada. Ada Okay, jadi saya harap semua orang boleh fokus kepada soalan yang ada sekarang ni. Kita ada soalan nombor 13 tahun 2006. Baik, kita baca soalan. Raja menunjukkan sebuah sisi 4 ABCD. Okay, ABCD. So, kita nampak kat sini saya sebesarkan. Ni, dia punya segitiga dia. Ataupun sisi 4 tapi gabungan segitiga, dua segitiga lah. Okay, dan apa yang dia beritahu lagi? Dia beritahu kat kita luas segitiga ABCD ialah 13 cm square. Dia beritahu luas Dia bagi luas segitiga BCD, maknanya luas segitiga ni. Diberi luas segitiga ni. Okey, luas segitiga ni diberi sebanyak berapa? 13. 13 cm square. Dan sudut BCD. BCD adalah tirus. Kat sini Okey, hitung sudut BCD. Okey, jadi oleh kerana maklumat yang kita ada ni cuma luas saja. Okey, soalan A saya buat kat sini A. Luas saja dia bagi kat kita pun luas segitiga BCD 13 cm square. Jadi kita pakai rumus luas lah. Rumus luas apa? Bagi tahu saya, Sat. 1/2 darab tapak darab tinggi. Itu segitiga yang masa sekolah rendah tu, sekolah menengah sebelum ni. Ni yang kita belajar sebelum ni. Tajuk ni. 1/2 darab A, B, sin. Ya, setengah ataupun 1/2 darab A darab ataupun tebak kurungan lah. A, B, sin, C. Sin, C. Boleh faham tu? Okey, sama dengan atau luas lah. Luas segitiga. Okey, sekarang ni luas segitiga dia bagi. Jadi kita boleh letak sini luas segitiga ada 13. Okey, boleh tak? Boleh nampak tak saya tulis tu? Kecil je tu. Boleh. Okey, lepas tu setengah kali AB. Yang ni ingat tak kita buat? Dia mesti ambil rahang dia AB tu. AB kita adalah 5 dengan 6 tu lah. Nampak tak? Kan nak besar sikit. Boleh? Boleh. Ya, saya ulang balik lah. Okey, yang ini kita punya wayar kita. Okay, ni rahang dia. Ni ekor dia, ni kaki dia, semualah. So, ni dia punya ni. Jadi, rahang dia nampak tu. Ni ada 5, yang ada 6. Jadi, sebab tu saya tulis sini setengah, 5, 6 tu tekak dia. Tekak dia tu, kita tak tahu yang kita nak cari dia tu. Sin C lah. Ataupun sin sudut BCD. BCD. Sebab soalan tanya tu kan. Sudut BCD kan. Sudut BCD. Sama dengan luas. Luas dia bagi apa? 13. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Okey. Lepas tu, darab je lah. 5 kali 6, 30 bagi 2 dapat 15. Kan, betul saya kira betul lah 15 kan. 30, lepas tu, ataupun boleh potong sini setengah. 15 juga, 15. So, sini jadi 13/15. Ini jadi sin sudut. Cantik sikit.
13/15. Ini jadi sudut BCD sin. Okey, 13/15 ataupun awak tekan shift sin 13/15. Okey, berapa? Tekan jap. 60.074. 15. 60 point 074. 60.074. Okey, terima kasih. So ini sudut dia. Sini lah sudut dia. Okey, yang kat sini. Sudut dia. So kita dah pun jawab soalan lah. Soalan minta sudut BCD dah jawab. Soalan B Ada orang nak salin tak? Ini soalan A Okey. Baik, saya teruskan. Okey, baik kita jawab B pula. Panjang dalam cm bagi BD. Okey, bagi BD. So panjang BD ni. Panjang BD ni. Nak pakai apa tu agak-agak? Cosinus. Ya, betul cosinus. Okey, selalunya kita cari tu kita tahu kita pakai betul cosinus lah sebab sini pun kita tahu dah tadi 60.074. Okey, jadi kita boleh pakai betul cosinus. Saya tulis dekat mana saya tulis? Tulis belah ni pula B. Okey, saya nak kira BD tu. So saya tulis pakai rumus dia BD square. Betul rumus cosinus BD square sama dengan ambil rahang dia 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 ambil balik 256 cos. Ni yang kita dapat tadi 60.07. Ambil 0.7 je lah. 0.74 ambil 0.7 je. Boleh setakat ni? Boleh. Ini B Tolong raise your hand. Hafizuddin okey Hafizuddin? Okey. Jarang-jarang jumpa Hafizuddin ni. Ada tak wakil lelaki seorang lagi? Okay, good. Terima kasih ya. Masuk kelas, terima kasih. Baik, so kita teruskan. Yang buat ni senang saja. Semua ni awak tekan saja kalkulator. Tekan saja semua ni sebiji dekat kalkulator awak. Dapat jawapan, betul awak tekan punca kuasa 2. Sebab apa awak kena tekan punca kuasa 2? Sebab kita ada BD kat sini. Kat sini BD square. Okay, tak apa. Awak tengok kalkulator saya buka sekarang. Hafizuddin ada, saya rasa macam nak buka kalkulator pula. Sekejap mana kalkulator? Okay, kalkulator dia tu. Okay, semua tengok kalkulator tu. Saya tekan 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tolak 2 buat dalam kurungan 5 kurungan 6 tutup kurungan 256 balik. Tekan cos. Tekan 60.07. 60.07. Sebiji macam dekat yang ni sebiji macam dekat yang saya highlight tu. Saya tekan sebiji. Saya tekan je enter. Saya dapat 31.064. Tapi awak kena tekan punca kuasa 2 pula lah. Okay, tekan punca kuasa 2. 31.064. Tekan enter. So awak dapat 5.573. So BD adalah 5.573. Sama tak jawapan kat sini? Betul lah tu kan? 5.573. Saya dapat 5.735. Ini 38 tak apa. No problem. Okay, selesai B. Okay, sila salin. Yang mana nak menyalin? Di soalan B. Tadi kita guna kita guna rumus luas. Dan kita guna petua cosinus untuk jawab soalan B. Okey ke tu? Kita pergi tengok kat Google Meet jap. Apa ada kat Google Meet.
Tu dia. Okey ke? Tolong raise your hand. Tira buat apa Tira? Okey, baik, teruskan. Kita tengok soalan yang seterusnya, soalan C. Sebenarnya saya dah minta awak buat. Ada yang buat tak? Ada yang buat tak? Wan buat tak, Wan? Wan? Wan ada ke tak ada? Ada. Wan buat. Ain buat. Saya buat soalan A dengan B je. Yang sampai kita buat sekarang ni. Betul lah tu. Ha. Betul tak buat dah? C saya buat. Saya buat tapi tak dapat jawapan. Okey. Apalah janji buat kan? Alright, kita teruskan. Soalan C. Soalan C dia minta sudut ABD. Okey. ABD. Okay. ABD duduk kat sini. Dia nak ni. Okey, jadi kita boleh buat macam mana Kita ada panjang ni. Saya ambil maklumat yang ada. Sekarang saya tak mau pakai luas ni. Padam jap. Saya nak tulis sini 5.573. So, saya ada panjang tu. Okey. Jadi, saya boleh sebenarnya cari sudut kat sini. Dia macam tu lah lebih kurang. Cara dia. Siapa yang tak dapat. Kita pakai rumus petua sinus. Awak ada panjang ni, awak kira panjang, awak kira sudut ni. Sebab awak ada sudut ni dengan tentang ni. Jadi, dengan ni kita boleh gunakan petua sinus dan akhirnya awak dapat sudut kat sini. Jadi, nak dapat jawapan sebelah sini, nanti awak kena guna 180, tolak 40, tolak yang awak dapat yang merah, yang sudut baru awak dapat tu. Boleh faham tak saya cakap apa? Boleh faham tak? Saya ulang balik Saya ulang balik. Saya ulang balik. Okey, saya ada pada panjang 5.573 ni, sebesar sikit ni. Okey. Ni saya ada dah panjang ni. Jadi, kita kalau guna petua sinus, kita kena ada A per sin A per B per sin B. Okey, A ni depan dia. Maksudnya kalau saya ada 5.573, saya kena darat ujung depan dia ni. Bahagi dengan sin A ataupun sin A lah. Okey. Kalau saya ada B, saya ada B ni 9, saya kena bahagi dengan sin kat sini, sin B ataupun D kat situ. Ikutlah, tapi kita kena ada pasangan dia. Kalau dia ada garis ni, dia punya depan dia sudut dia tu. Ada garis ni, depan dia sudut ni. Okey. Okey, sekarang ni saya nak kira yang ni, soalan suruh cari yang ini. Okey, saya tak boleh kira yang tu sebab saya pening, sebab saya tak ada yang ni, tak ada. Yang ni pun tak ada, dua-dua benda tak ada, payah. Okey, dia jadi susah pasal semua benda tak ada, banyak sangat benda tak ada. Jadi kita guna apa yang ada? Apa yang ada? Kita boleh kira yang ini, dapat kat sini, sudut ni kita dapat. Sebab kita boleh pakai sudut ni untuk kira yang ni, pasangan dia. Bila kita dapat yang kat sini lagi, dia dapat jawapan ni, kita guna segitiga ABD ni 180 tolak 40 yang ada kat sini dengan yang kita dapat ni, baru yang kita kira tu. Dapatlah dekat sini. Okey, boleh tu? Boleh tu? Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Jadi saya cuba buat sekarang. Nak buat kat mana ni? Sekejap. Saya padam yang tepi ni. Saya suka buat sebelah dengan raja supaya kita nampak kan. Jadi saya padam. So saya buat macam ni Saya ambil sin sini BAD per panjang ni 5.573 sama dengan lepas tu saya ambil sin 40 per ni 40 kan, sin 40 per 9 sebab sini 9. Okey, dia kena macam tu lah. Jadi saya dapatkan sini, saya dapatkan jawapan dia
Tekanlah kalkulator Sat. Sin 40 bahagi Sat. Tekan kalkulator sini. Sin 40 bahagi dengan 9 kali dengan 5.573. 5.573. So tekan enter. Tu dapat 0.39 tu. 0.3980. Jadi saya kena cari sudut BAD saja. So tekanlah sin tu kena pergi belah sana. Sin 0.3980. Tekanlah kalkulator. So awak akan dapat. Aish. Tekan kalkulator kat sini. Shift sin 0.3980. So saya tekan enter lah. Saya dapat 23.45. 23.45 darjah. So sebenarnya 23.45 darjah tu kat sini. Kat sini. Soalan tanya tadi ABD. ABD tu dekat sini. Jadi nak dapatkan sudut ABD 180 tolak dengan 40 tolak dengan 23.45 darjah. So saya dapat berapa? Tekan jap. 180 tolak 40 tolak 23.45. Enter. Dapat 116.55. Jawapan dia lah, betul ke? Betul lah ni. Dekat-dekat lah tu kan. 116.5554 tu. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Ain dah dapat dah. Yang mana Ain tak dapat tadi dah dapat dah? Dah dapat dah. Okey, good. Okey, baik. Yang lain? Okey ke yang lain? Tolong raise your hand jap. Okey, good. Alright. Jadi saya teruskan Saya teruskan. Jadi saya teruskan soalan D. Soalan D saya kena padam balik sikit lah. Padam ni. Bersihkan balik. Tak nampak. Soalan D dia kata soalan nak kira luas. Nak kira luas. Luas mana? Luas ni. Luas semua ni. Luas ABCD. Jadi nak buat ni, kita buat macam kita buat semalam. Kita pecah dua. Kita ambil satu segitiga ni. Luas segitiga ni. Campur lagi satu segitiga belah sini. Dapatlah jawapan luas ni. Jadi kita buat luas segitiga ABD tambah luas segitiga BCD. Boleh tu. Tapi BCD kita bagi dah kan. Tadi ni. Luas segitiga BCD 13 dia bagi. Betul kan? Dia bagi dah 13. Awak buat kerja ni yang sini je. Satu je. Betul ke? Betul ke? Betul. Dah buat ke belum? Dah. Dapat jawapan? Dapat. Okey, kita try tengok apa kita nak tulis sekarang. Setengah. Nak tulis apa ni? 13. Bukan 13 pula. Sini patut 5.573 lah kan. 5.573. Okey, kita pakai apa yang kita ada. Sudut pun ada kat sini sudut. Jadi kita cari. Jadi saya pakai setengah. Ambil 5.573 kali dengan 9 kali dengan sin. Tadi kita dapat tadi berapa? 116 kan? Yang ni lah kan? 116.55. Lepas tu kalau dapat jawapan kita tambah dengan 13 lah. Kenapa 13 ni? Luas belah sini 13. Okey, jom tekan je lah kalkulator ni. Okey, tekan kalkulator. So, saya tekan jap. 1/2. 1/2 kali dengan 5.573. 5.573 kali dengan 9 kali dengan sin 116.55 tutup kurungan, tekan tambah dengan 13.
So enter sama dia, saya dapat 35.43. 35.433 ataupun 43 lah, boleh lah ni, sentimeter square lah. Boleh? Boleh. Okay, terima kasih Ain yang sering menjawab saya. Kalau tidak, saya ni dianggap bercakap seorang-seorang. Okay, boleh. Saya teruskan. Kita ada 3 soalan je. Habis 3 soalan ni habis lah. Tahun depan pula. Minggu depan saya akan masuk tajuk baru dah. Okay, ni saya sedang bincang soalan-soalan ala-ala SPM ni. Soalan-soalan ala-ala soalan yang nak masuk peperiksaan akhir tahun ataupun apa-apa peperiksaan yang ada lepas ni untuk awak. Baik, nombor 14. Sebelum saya mula, saya nak tanya dulu. Dah buat ke belum? Dah buat ke belum ni? Dah. Tapi soalan A je. A juga. Yang ni B, C, D tak buat pasal apa? Tak boleh buat? Tak boleh buat. Tak boleh buat ke? Tak dan nak buat ke? Macam tak buat langsung, tak tengok langsung? Kalau tengok boleh kot kalau betul-betul tengok. Sebab sama je soalan ni duduk kita duduk buat. Soalan ni kalau awak perasan daripada semalam kita buat soalan ni, kita buat apa sebenarnya? Cuba awak buat satu rumusan. Kita nak guna apa nak jawab semua soalan ni? First kita guna petua apa? Tua cosinus. Tak cosinus, petua sinus. Betul tak? Sama ada kita guna petua sinus ataupun kita guna petua cosinus. Ataupun kita gunakan luas segitiga. Lepas tu kalau ada soalan tu kena lukis sikit. Lukis yang saya ajar semalam tu kena lukis lagi. Mungkin ada kot soalan lukis-lukis. Kita tengoklah soalan kan. Tapi itu je lah soalan ni. Kan? Soalan luas, soalan macam tu lah. Jadi kalau awak betul-betul boleh fokus kepada belajar betul-betul tajuk ni, tak banyak pun, sikit je, awak boleh menguasai 10 markah dalam exam. Maksudnya dalam 10 markah dalam tangan awak kalau awak boleh menguasai tajuk ni. Sebab saya rasa senang lah bagi saya lah. Saya tengok ni, saya ulang benda yang sama kalau awak perasan lah. Contoh, kita tengok sekarang 14A. Okay, saya besarkan sikit ni 14A. Soalan menunjukkan sisi 4 ABCD. Okey. Panjang dalam hitung panjang dalam segi bagi AC. Soalan suruh tarik AC ni. Okey. Jadi kita nak guna apa tu? Kita nak guna apa awak agak-agak? Kalau awak agak-agak awak lah nak guna apa? Betul cosinus. Sebab apa kita boleh guna cosinus? Sebab terang-terang dekat sini kita ada buaya. Kan? Kan terang-terang ada kat situ. Kita ada kat tekak dia, kita ada kat rahang kat sini, ada rahang kat sini. Memang kita ada maklumat tu. Jadi memang kita tak memang guna betul cosinus lah. Okey. So saya tak nampak kenapa awak tak boleh buat lah. Sepatutnya senang je. So jadi nak cari AC ni. AC awak tekan je. Apa tu awak tulis balik rumus tu. AC square. Lepas tu awak ambil apa yang ada kat sini. 16.4 square. Tambah apa yang ada kat sini. 6 square. Okey, tolak balik 2 dengan apa yang awak tulis tadi. 16.4 dengan 6. Lepas tu awak tulis cos. Cos kat situ dah ada 50 darjah. Dah. Okey. Saya nak kena tutup komputer saya ni. Bagi ada lebih sikit. 4. Okey, jadi nampak? So awak tekan je lah calculator. Jangan susah-susah hati. Awak tulis ni awak dapat 1 markah kat sini. Okey, lepas tu dengan awak bagi jawapan awak dapat lagi 1 markah. So 2 markah kat situ lah. Okey, untuk soalan ni saja 2 markah. Apa yang awak tulis ni awak dapat 1 markah dengan jawapan. So jawapan dia awak kena tekan lah. Ke nak kena saya tekan juga ni? Awak tu tekan tak boleh? Dah tekan. Dapat 178.46. 178.46. 46. Tu kalau awak tekan punca 02? 13.359.
13.359. Okey, sama dengan jawapan lah. Oh, betul lah tu. Jawapan. Okey, itulah cerita dia. Dah siap nombor 14A. 14A 1. 14A 1. Okey, sekarang kita tengok 14A 2 pula. Dia nak apa? Sudut ACB. Okey, macam kita dah panjang kita ada dah 13.359. So, soalan nak ACB. ACB. Maknanya soalan nak ni. Saya tanda dengan pen hijau. Dia nak ni. Dia nak sudut ni. Okay, ACB. Dia nak sudut tu. Jadi kita tengok lah apa yang boleh kita pakai. Boleh pakai apa? Rumus apa? Terang-terang saya nampak dah. Rumus apa nak pakai? Sinus. Ya, sebab awak nak kira rumus ni, awak nak kira sudut ni, awak tahu awak kena pakai panjang sini. Lepas tu kebetulan awak kira dapat dari sini, awak boleh pakai sudut kat sini. Tu petua sinus lah. Jadi kita pakai petua sinus. Jadi sin ACB yang kita nak cari tu per dengan yang ada kat situ lah. 5.6 sama dengan sudut kita sekarang ni adalah sin 105 per dengan yang kita dapat tadi 13.359. Tekanlah kalkulator. Yang ni awak dapat 1 markah. Lepas tu jawapan awak dapat 1 markah. Okay, so awak dapat lah. Apa? Ain tolong Ain. Saya kalut nak tekan apa komputer lagi. 0.7658. 0.7658. Lepas awak tekan shift sini. Berapa? 49.9.7. Berapa? 49.978. Kenapa tak sama dengan jawapan? Itulah kami pening. Sekejap. Mari saya buat lah. Tu cerita dia. Mari saya buat. Terima kasih Ain. Bila tak sama jawapan, saya kena masuk campur lah. Cewa. Sekejap sebab saya tak sama, saya kena buat lah. 105. Sin 105 per 13.359 darab dengan 5.6. 5.6. So ni dapat 0.4. Tak sama. Kenapa Ain dapat lain tadi? Oh, tu silap. Kami 0.409. guna per. So baru kita tekan sin kan. Dapat? Shift Dapat. sin. Awak tak tekan shift. Shift sin. Asal tak keluar shift? Baru keluar. 0.4049. Enter. Dapat apa? 23.88. Yup. 23.88. Jawapan? 23.89. Lebih kurang lah kan? Ni taklah lari jauh sangat. Okey lah tu. Okey, boleh? Nak salin ke? Dah salin dah. Dah salin dah. Yang lain? Alisha, Boleh. Hafizuddin, Dah. Wan. Wan senyap je. Wan buka handphone dia tidur. Betul ke Wan? Mana ada. Okay, good. Alright, sekarang kita tengok kepada soalan B.
Okey, lakarkan segitiga ABC. Ni saya ajar semalam dah. Saya kena padam sikit lah. Okey, sekarang dia suruh kita lakarkan segitiga ABC. Maknanya kita fokus pada apa tu? Kita fokus pada segi ni dekat bahagian ni lah, ABC ni je lah, jangan tengok yang lain lah. Tengok ABC ni je. Dia nak suruh kita lukis balik ABC ni. Okey, lakarkan segitiga A prime BC. Okey. Titik A prime terletak di atas AC dengan keadaan A prime B dengan AB. Semalam saya bagi tahu kat awak dah. Kalau kita ada ni masalah ni, dua-dua sama kan. Saya kata yang sama tu akan jadi apa tu? Yang sama tu akan jadi apa? Yang sama akan jadi apa? Malam saya bagi tahu. Yang macam ni. Titik A prime B sama dengan AB. Jadi sebenarnya saya nak beritahu awak bahawa kita perlu cari dia punya pusat. Okey, maksud saya adalah kalau awak ada jalan lukis yang tajam tu, awak nak cucuk kat mana? Awak nak cucuk mana sekarang? A. Malah saya kata cari yang sama kan. Tapi sekarang ni dua-dua sama. Macam mana ni? AB pun boleh. AB macam mana? Dua-dua boleh. Jadi dalam kes ni kita akan pilih B lah. Sebab apa? Sebab B ni fix. Kau tengok B ni dia tak ada apa tu? Dia tak ada prime tu kan. Kita pilih B lah. Okay. Jadi kita pilih B. So awak letak yang tajam dekat sini. Awak tengok sekarang pen warna hitam ni ataupun pen warna biru ni. Letak tajam tu kat sini. Dekat B tu. Okay. Lepas tu saya tarik dekat A. Okay. Saya kata semalam awak boleh tarik A boleh. Awak boleh tarik C boleh. Tapi kita nak ambil yang panjang kan yang pendek. Sebab semalam. Yang pendek. Kalau yang panjang nanti dia tak kena apa kan. Jadi kita ambil yang pendek. Jadi kita tak perlu yang panjang tu. Jadi kita pusing A ni. Awak letak tajam awak dekat B. Kat sini tajam awak. Pensel awak dekat A. Lepas tu awak pusing. Okay. Awak pusing. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun nak buat bulat ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay. Lepas tu. Boleh dah. Lepas tu awak nak tanda yang mana? Dia kena dekat dua. Satu dia kena dekat sini. Satu lagi dia kena kat sini. Okey. Jadi awak nak ambil yang mana? Awak nak sambung mana jadi segitiga? B nak sambung dekat yang ni ke? B nak sambung yang ini? Yang kedua. Yang kedua. Yang ni lah. Yang kedua ni yang pertama. Sebab kalau awak sambung ni tak jadi apa kan? Tak jadi apa. Jadi awak sambung yang kedua. Yang kedua pun jadi segitiga. Okey, jadi awak pun sambung. Oleh kerana soalan kata sketch balik, lakar balik, so awak ambil lukisan awak yang kat atas tu, awak lukis kat bawah ni. Okey, balik. Okey, lebih kurang lah saya pun. Lebih kurang lah. Okey, yang ini B tadi. Yang ni C tadi. Yang ni A prime awak. A prime tu dah bergerak. A asal kat sini. Kan? Okey, A asal tadi dia kat atas ni. Dah bergerak ke bawah. Okey, jadi yang ini. Yang ni lah lakaran awak untuk A prime B C. Okey. Jadi itu je lah. Jadi sekarang ni soalan pula tanya hitung luas dalam sentimeter square bagi cm. Sekarang dia nak suruh kita kira luas pula. Luas ni. Okey, nak kira luas tu. Nak kira luas ni mudah je. Kita punya matlamat kita bila soalan suruh kira luas,
kita punya matlamat kita mudah saja. Kita nak kena pakai rumus luas lah. Luas segitiga. Okey. Luas segitiga iaitu setengah AB sin C. Jadi awak kena isi maklumat-maklumat yang awak ada dulu dalam ni supaya kita boleh buat. Okey. Yang pertamanya, sini panjang dia 5.6. Betul tak? Betul. Okey. Lagi apa maklumat yang kita ada kita nak isi supaya kita boleh buat lah. Maksudnya tadi kita kira tadi sudut apa? Kita tadi kita kira yang ini sudut 2355 ni duduk kat sini kan? 2355 tu kan? Ha. Jadi boleh tak kita kira sudut ni sekarang? Boleh. Boleh lah kan? Jadi awak ambil 180 tolak 105 tolak dengan 23.88. Dapat apa tu? 51.12. 51.12. So kat sini. Okay, saya nak tanya awak. Sini pun akan jadi sama 51.12. So agak-agak awak kat sini berapa? Tolak lah. 180 tolak 51.12. Dapat apa tu? 128.88. 128.88. Macam ni Ha. Okey. Jadi kita tahu sudut kat sini. 128.88 ni. 128.88. Okey. Sudut kat sini tadi kita dapat tadi 23.88. Betul tak? ABC per sin. Ambil depan dia 128.88 per. Ambil 5.6 lah kan. 23.88. Okey. Sin 2388. Okey. Bila tekan baru okey. 10.77. Alright. So dapat 10.77 tu di sini. 10.77. Okey. Jadi saya boleh pakai rumus. Luas saya dah setengah. Saya ambil 10.77 tu lah. Dengan 5.6. Ambil yang ini. Dan ambil 5.6 tu dengan yang ini. Okey. Yang ini payah tadi. Tersilap pakai yang pendek. Setengah kali dengan 5.6 kali dengan 10.77. Tekan je sin 27.24. 27.24. So dapat N. Kali ni jawapan confirm betul. Satu per 2 kali dengan 5.6 kali dengan 10.77 kali dengan sin 27.24. So dapat 13.80. Barulah betul. Boleh Apa yang kata boleh tadi? Ain. Ain. Wan. Okey. Okey. Kalisha okey. Okey. Hafizuddin. Okay. Sabur Hamidah. Sabur Hamidah okey ke tak okey tu? Tak ada tulis tag message ni. Oh yang belum Okey, baik. Saya teruskan boleh soalan terakhir. Lepas tu kita habis lah. Saya bincang soalan terakhir ni. Lepas tu kita habis kelas. Boleh? Boleh. Alright. Soalan nombor 15. Dalam rajah ABC ialah sebuah segitiga ADFB. FB, AD. Mana FB? Oh, garis lurus lah. Dan BGC adalah garis lurus. Garis lurus FG adalah serenjang dengan BC. Okay, no problem. Diberi bahawa BD 19. Okay, tulis lah. B 19. DA 16. Okay. AE 14.
Sudut DAE ada situ dah 80 dan FBG pun ada kat situ 45. Hitung panjang LCM bagi DE. Mana DE? Oh ni. Tu macam mana? Nak pakai rumus apa? Kita ada ulang benda yang sama je. Nak pakai rumus apa tu? Cosinus. Ya, rumus cosinus lah. Terang-terang kat situ. Dan kita nak kira DE DE square sama dengan 16 square tambah 14 square tolak 2. Tulis balik 16, 14 cos 80 darjah. Okay. So, tekan je lah kalkulator ni. Awak akan dapat DE bersama dengan... Sekejap, saya buka kalkulator saya sekejap. Buka kalkulator set. 16, berapa? Tekan kalkulator. 16 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 tolak 2 16 14 cos 80 374 20 374.21 kan punca balik 374.21 dapat 19.34 19.34. Okay, boleh? Boleh. Okay, dapatlah 9.34. Itu untuk DE. Okay, kita tengok EC pula. Soalan nak EC. Mana EC? Oh, situ. Jadinya eloklah kita pakai EC ni. Eloklah kita pakai... Kita kira AC. Lepas tu kita tolak 14. Boleh? Nak dapatkan EC. Soalan nak EC ni. EC. Tapi kita cari AC lah. Okay, supaya kita boleh guna ni. Sudut ni 45. Kan? Awak tahu tak sudut ni berapa? Tahu tak berapa sudut tu? Rata 80 tolak 80 tolak 45. Dapat berapa? Dapat 55 sini. Dia dapat 55 tu. 180 tolak 40 ni. Tolak 45 ni. So, saya dapat 55 kat ujung tu. Jadi, saya pakai petua sinus. So, nombor 2. Ni nombor 1 tadi. Nombor 2. Okay, petua sinus saya senang je. Saya kira AC. Panjang AC tu per sin 45. Okay, lepas tu saya ambil yang saya tahu lagi. Itulah 19 dengan 16 tu. 19 tambah 16 dapat 35. 35 lah. Per dengan sin 55. Okay, so awak boleh dapatlah panjang AC. Tekan je kalkulator. Dapat apa? AC 35 per sin 55 kali dengan sin 45. Enter sama dia. Dapat 30.21. Okay, jadi AC sama dengan 30.21. So, saya dapat AC tau. Sini, sampai sini semua. Soalan nak EC. EC sama dengan 30.21 tolak 14. So, EC sama dengan berapa? 16.21. Boleh? Boleh. Dapat EC tu? Dapat. Okay, kita teruskan. Boleh saya teruskan? Tolong raise your hand jap. Okay. Okay, saya teruskan. Soalan seterusnya nak habis ni.
Luas segitiga DAE adalah 2 kali luas segitiga DAE adalah 2 kali luas segitiga FBG. Hitung panjang dalam cm bagi biji. Okey. Okey. So, dia kata luas DAE segitiga DAE baca balik. Luas segitiga DAE adalah 2 kali luas segitiga FBG. 2 kali luas segitiga FBG. Tu DAE. Luas segitiga DAE adalah 2 kali luas segitiga FBG. Okay, saya salin balik soalan dia je. Ni luas lah. L ni luas segitiga. Luas segitiga DAE adalah 2 kali luas segitiga FBG. Boleh faham tak? Boleh tak? L tu luas segitiga DAE sama dengan 2 kali luas segitiga FBG. Okey. Lepas tu, tu pakai rumus je lah. Luas DAE ni. Tengah. DAE tu senang lah. 16, 14. 16, 14, sin 80. Boleh sin 80 ni kat sini. Kat sini ni. Okey, sama dengan 2. Tulis balik 2 kali luas segitiga FBG. FBG ni dia pakai rumus. Kita pakai rumus biasa tau. Dia segitiga biasa tau. Rumus sebab dia ni segitiga tepat. Segi apa tu, luas segitiga tepat. Jadi dia ada bersudut tegak kat situ. Jadi kita pakai rumus biasa je, iaitu rumus ni kan 2 kali setengah kali dengan tapak kali dengan tinggi. Okey, boleh faham tu? Tengah kali tapak kali tinggi. Cuma kita tak tahu ni. Semua saya nak tanya awak. Sini segitiga ni, kalau dah sini, kalau macam ni kalau sini kalau dah sini 90, maknanya saya lukis balik. Kalau sini 90, sini 45, sini pun 45. Okey, maknanya panjang sini sama tau. Dia panggil sama kaki. Sudut dia sama, betul tak? Segitiga sama kaki, bisa dengar tak? Bisa dengar kot. Kan? Segitiga dia sama. Segitiga sama kaki. Ain bisa dengar, Ain? Biasa. Wan bisa dengar awak dengan ni, Kalisha? Segitiga sama kaki. Benar. Biasa. Apa ciri-ciri dia bila dia sama kaki? Sama kaki maknanya sama panjang. Ni sama panjang. Bila sama panjang, sudut kat sini pun sama. Okey, jadi apa maksud dia? Apa dia nak beritahu kat kita? Dia nak beritahu kat kita bahawa dekat sini panjang dia sama. Tapak dengan tinggi dia sama. Kalau saya buat X kat sini, sini pun X lah. Okey, maknanya saya boleh buat macam ni lah. Saya boleh padam ni. Tapak kali tinggi tu maknanya saya boleh tulis setengah kali X. Alah, pening kepala kan. Kali X tu. Saya bubuh huruf A lah, senang. Ni A, ni A. Jadi kat sini pun A. Kali A, kali A. Setengah kali A, kali A. Setengah kali tapak kali tinggi. Boleh faham tu? Potong. Tutup. Bukan potong, tutup. Boleh setakat ni? Boleh ke tak tu? Soalan suruh cari apa ni? Hitung panjang biji. Panjang A lah kita nak. Dia nak panjang biji ni. Biji. Jadi kita nak A. Panjang A tu lah. Jadi tekan kalkulator. Saya dapat... Sekejap. Saya buka kalkulator je. Buka kalkulator balik. Okey. Setengah per 2 ni. Kali dengan 16. Kali dengan 14. Kali dengan sin 80. Sin 80. Buat enter kat sini, saya dapat 110 kat sini.
0.298. Yang ni boleh potong 2 dengan 2 ni dengan A square kat sini. Di A sebenarnya kena punca kuasa 2 lah. Okay, punca kuasa 2 110. 0.298. So, enter sama dia dapat 10.50. Sama tak jawapannya kat sini? Cuak saya ni. Betul. 10.502. 502. Betul lah tu. Okay. Alright. Okay. Tak saling Okey. ke? Senang ya kan? Okay. So, saya pergi bahagian akhir. Lakar segitiga ABC yang mempunyai bentuk yang berlainan daripada segitiga ABC dengan keadaan. Okay, saya nak tanya awak keadaan ni lah. Keadaan ni. Okay, yang mana yang kita nak ABC? ABC tak mana ABC Oh, yang besar lah. Padam sikit. Segitiga besar ni. Okey, lah ni soalan dia saya nak tanya awak. Mana satu pusat dia? A. A, B, A, C. A lah kan? Okey, good dah pandai dah. Dah pandai dah. Ni A, B, A, C. Jadi A lah yang sama kan? So A lah. A, B atau A, C. Jadi kita punya pusat yang ini. Ataupun saya tanda dengan pen warna hijau ni. Saya tanda kat sini pangkah. Biru. Jadi awak agak-agak saya nak ambil AC ke AB sebagai yang nak bergerak ni? Yang nak bergerak ni. AB ke AC? Yang mana pendek sikit? AB dengan AC mana pendek sikit? AC. Kalau awak nampak macam lebih kurang sama panjang, awak try dua-dua lah. Awak ambil jangka lukis awak letak. Dekat AB awak pusing. Betul awak ambil AC awak pusing. So sebenarnya kalau ikutkan kat sini saya nampak AC lah yang pendek sikit. Okay, so dia pendek sikit. Tapi dia akan pergi jauh lah. Dia akan pergi macam dia akan pergi sampai ujung ni lah. Sebab dia kan lebih kurang dengan AB tu kan. Dia akan pergi jauh sikit. So dia akan potong dekat sini lah. Boleh faham tu? Jadi awak boleh sambung. Ni lah segitiga baru Boleh. awak. Ni lah segitiga baru awak. Hanya segitiga awak yang baru, awak kena buat macam ni. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kena guna pembaris lah. Boleh faham? So awak ambil lah balik sini 45 yang awak pakai tadi kan. Sini sama. 16.21. Sini 35. Sama. Itu je lah. Betul kat sini awak boleh kira lah. Sebab awak dah buat sini tadi. Ini kan sama dia punya sama kaki kan. Tadi awak kata sini 55. Sini pun 55. Maknanya 180 tolak 50. 180 tolak 55 lah. Berapa? 180 tolak 55. 125. 125. So sini 125. 125. Okey, boleh? Dah siap lah. Sini A. Sini C prime awak yang bergerak tu. Ni B. Sebab soalan nak lakarkan je kan. Tak ada nak suruh kira apa pun. Janganlah buat macam ni. Buatlah awak pakai pembaris. Boleh eh? Alright. Boleh. Habislah modul kita yang ini. Okey, jadi saya rasa cukup untuk hari ini. Jadi kita akan masuk tajuk baru ataupun tajuk terakhir kita dalam matematik tambahan ADMAT Form 4 iaitu vektor lah. Kita akan masuk vektor minggu depan, mulai minggu depan. So, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum. Jap. Terima kasih Sabur Hamidah. Terima kasih. Terima kasih Ain Nur Khalida. Terima kasih Wan Nur Rashikin. Terima kasih Kalisha. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang tadi lah yang masuk yang mana dah keluar banyak.
Okey, so wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego. Bye, Ego. Bye. Ego. Bye.